Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat perkongsian. Sebenarnya perkongsian ini sepatutnya saya berkongsi dengan sesi opening bell bersama Sri Ahmad Academy pagi tadi. Tetapi oleh kerana masalah teknikal, saya tidak dapat bersama dengan Tuan Haji Azri dan The Opening Bell pada pagi tadi. Jadi untuk menunaikan yang sepatutnya saya kongsikan kepada kalian, terutamanya kepada alumni-alumni dan juga pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton setia di dalam Sri Ahmad Academy, terutamanya dalam Opening Bell. Saya membuat video ini, rakaman ini untuk kita sama-sama melihat apa yang akan bakal berlaku di dalam pasaran di Wall Street sepanjang minggu ini. Seperti yang telah pun dijelaskan oleh Tuan Haji Azri awal pagi tadi dalam sesi opening bell, of course memang banyak syarikat-syarikat blue chip yang akan mengumumkan prestasi keuangan seperti Tesla dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya pada minggu ini hampir 30% syarikat-syarikat yang tersenarai dalam S&P 500 akan mengeluarkan prestasi kewangan, laporan prestasi kewangan mereka ya. Dan di antaranya ialah Tesla, yang mana Tesla ini dijangka seperti mana yang analisa di Wall Street menjangkakan EPS ataupun earning per share untuk Tesla ini akan meningkat ataupun naik sebanyak 219%. Dan begitu juga dengan penjualan yang akan dijangka meningkat sebanyak 66% kepada 9.92 bilion US dollar. Dan para penganalisa juga melihat the first quarter delivery kenderaan-kenderaan yang dibuat oleh Tesla ataupun dikeluarkan oleh Tesla ini meningkat sebanyak 109% ataupun 184,800 kenderaan telah pun dikeluarkan pada first quarter, dan ini menunjukkan peningkatan yang amat tinggi daripada setahun yang lalu, iaitu 109%. Dan barang kemungkinan dengan prestasi ini nanti mungkin Tesla akan buat pergerakan pada hari ini, mungkin sepanjang hari minggu ini ya. Tapi Tesla yes, hari ini akan mengumumkan prestasi kewangannya pada selepas sesi dagangannya. Dan begitu juga sektor e-commerce juga akan mengeluarkan prestasi kewangan mereka, terutamanya eBay. eBay dilihat oleh para penganalisa Wall Street akan EPS akan meningkat sebanyak 27%. Begitu juga dengan penjualan yang dijangka akan meningkat sebanyak 25% kepada 2.97 bilion. Dan hasil daripada laporan ini, statistik ini yang mungkin akan dikeluarkan daripada eBay, dan para penganalisa menganggapnya ialah satu revenue growth yang tertinggi sepanjang 18 suku ya. So ini mungkin akan membagi satu booming terhadap saham eBay. Tetapi of course kita hendaklah melihat macam mana reaksi pasaran tentang laporan kewangan daripada eBay ini ya. Dan syarikat-syarikat yang bergiat di dalam microchips atau semiconductors juga akan melaporkan prestasi kewangan pada minggu ini, yang mana AMD seperti yang dijangkakan oleh para penganalisa di Wall Street akan mengalami peningkatan EPS, earning per share, sebanyak 144%, dan juga penjualan dijangka meningkat sebanyak 80% kepada 3.21 bilion US dollar. Begitu juga dengan Texas Instrument yang juga akan mengeluarkan laporan kewangan mereka ya.
Yang mana para penganalisa para penganalisa di Wall Street menjangkakan EPS, earning per share untuk Texas Instruments ini akan naik sebanyak 27%, begitu juga dengan penjualan yang akan dijangka meningkat sebanyak 20% kepada 3.99 bilion US dollar. Selain daripada AMD dan Texas Instruments, beberapa syarikat-syarikat yang bergiat di dalam semiconductor ini termasuklah Qualcomm, Teradyne dan juga Entegris juga akan mengeluarkan prestasi keuangannya sepanjang minggu ini. Begitu juga dengan Apple. Apple dijangka untuk mengalami kenaikan di dalam EPS, earning per share, sebanyak 27%. Dan juga penjualan dijangka akan meningkat sebanyak 17% oleh para penganalisa di Wall Street kepada 41 bilion. Dan social media juga akan mengeluarkan saham yang bergiat dalam social media juga akan mengeluarkan prestasi kewangannya pada minggu ini ya. Salah satunya ialah Pinterest, yang mana para penganalisa menjangkakan earning per share akan meningkat sebanyak 160% dan penjualan akan juga meningkat sebanyak 73% kepada 470.6 juta US dollar. Facebook juga akan mengeluarkan prestasi kewangan yang mana earning per share juga dijangka akan meningkat sebanyak 36% dan penjualan juga akan meningkat sebanyak 33% kepada 23.6 bilion US dollar. Dan Google juga akan mengeluarkan prestasi kewangan banyak pada minggu ini. Para penganalisa di Wall Street menjangkakan earning per share untuk Google ini akan meningkat sebanyak 59% dan juga penjualan dijangka meningkat sebanyak 25% kepada 51.53 bilion US dollar. Starbucks juga akan mengeluarkan prestasi kewangan dan dijangka akan mengalami peningkatan earning per share sebanyak 63% dan juga penjualan akan meningkat sebanyak 13% kepada 6.8 bilion US dollar. Jadi itulah di antara saham-saham ataupun sektor-sektor yang akan mengeluarkan prestasi keuangannya sepanjang minggu ini. Of course memang ada lagi saham-saham yang lain ataupun sektor-sektor lain yang akan mengeluarkan seperti sektor tenaga, Chevron dan sebagainya, tetapi Chevron dan ExxonMobil ini dijangka akan mengalami penurunan di dalam earning per share dan juga dari segi penjualannya. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku sepanjang minggu lepas di Wall Street, agak bercampur-campur ya, dan masih lagi tidak nampak siapa yang sebenarnya menguasai pasaran ini. Tetapi kalau kita melihat sepanjang tahun ini, year to date performance, kita dapat melihat sektor energi meningkat lebih tinggi daripada sektor-sektor yang lain sebanyak 17%. Dan kalau kita melihat sektor teknologi berada di bawah sana, lebih daripada 5 tangga di bawah, sebab hanya mampu meningkatkan prestasi sepanjang tahun ini sebanyak 8.43%. So kita dapat melihat di sini communication services, basic materials dan industrial serta harta tanah having a double digit growth di dalam pasaran sepanjang tahun ini daripada Januari hingga April hingga April tahun ini. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini ni, apa yang perlu kita lihat daripada charter yang saya kongsikan di sini ini ialah untuk kita melihat di mana asset allocation yang perlu kita buat, di mana sektor-sektor yang perlu kita fokuslah untuk kita menjana profit dan juga successful lah di dalam perdagangan inilah. So inilah sektor-sektor yang perlu kita perhatikan dan of course mungkin sektor-sektor yang lain ini mungkin akan berubah dari masa ke semasa daripada suku ke suku yang baru. So ini perlu kita perhatikan ya untuk kita mengatur strategi pelaburan ataupun perdagangan kita sepanjang tahun ini. Okay?
Dan kalau kita lihat seperti yang Tuan Haji Asri tadi katakan, Dow Jones dan S&P 500 membuat kenaikan reboundnya selepas apa yang telah pun berlaku pada hari Khamis yang lalu. Tetapi hari Jumaat kedua-dua indeks ini dan juga indeks Nasdaq Composite juga membuat kenaikan. Tetapi kalau kita melihat secara kasarnya di sini, cuma indeks Nasdaq Composite saja belum lagi dapat membuat all-time high seperti mana yang dibuat oleh Dow Jones Industrial dan juga S&P 500. Dan seperti yang perkongsian yang saya buat tadi, yang mana sektor teknologi masih lagi lagging berbanding dengan sektor-sektor cyclical dan juga real economy stocks ataupun value stocks ya. Dan ini menyebabkan Nasdaq Composite masih lagi belum dapat membuat prestasi ataupun kenaikan all-time high seperti mana yang dibuat oleh Dow Jones Industrials dan juga S&P 500. Dan di sepanjang minggu ini beberapa data-data ekonomi yang penting juga akan dikeluarkan yang akan dikeluarkan dari hari Isnin hingga hari Khamis yang important lah, the most important thing lah. Dan the most important yang perlu kita lihat ialah the FOMC ataupun Federal Reserve Meeting yang akan berlaku, yang akan diadakan sepanjang 2 hari dan akan conclude ataupun mengakhiri mesyuarat tersebut pada hari Khamis. Jadi ini perlu kita perhatikan apa yang akan di keputusan daripada Federal Reserve. Tetapi kadar faedah masih lagi akan dikekalkan. Walau bagaimanapun kita perlu melihat apa yang akan berlaku pada bulan Jun nanti, yang mana pada bulan Jun nanti dijangka ya para ahli-ahli di dalam Federal Reserve ini akan membuat perubahan berdasarkan apa yang berlaku di dalam pasaran. Apa yang mereka ingin perhatikan ialah bagaimana labor market, kekuatan labor market selepas apa yang berlaku sepanjang the first half of 2021 ya. Jadi jika sekiranya labor market ini bertambah ya, barang kemungkinan Federal Reserve akan mengubah sama ada untuk giat pembelian aset-aset atau aset purchase dalam pasaran, atau mungkin Federal Reserve akan mengurangkan pembelian aset-aset dalam pasaran pada tahun 2022. Dan ini mungkin akan membagi impak lagi ke dalam pasaran, sama ada ia positif ataupun negatif, bergantung bagaimana pasaran ini melihat apa nanti impak-impak ini. Seperti yang dapat kita lihat sebelum ini pada hari Khamis yang lalu, di mana Presiden Joe Biden telah pun merancang untuk meningkatkan ataupun menaikkan cukai capital gain tax, dan ia memberi kesan negatif terhadap pasaran. Dan apa keputusan nanti yang akan dibuat pada bulan Jun nanti di dalam Federal Reserve Meeting ini, ia juga akan membagi impak yang sama ada positif ataupun negatif. Tetapi of course ia mungkin akan bersifat sementara. Ini bergantung kepada apa yang akan diputuskan nanti dalam mesyuarat pada bulan Jun nanti. Dan yang penting juga yang perlu kita lihat pada hari Khamis ini, ekonomi data yang akan dikeluarkan ialah GDP first quarter. Keputusan suku pertama GDP di Wall Street akan dikeluarkan. Dan seperti yang dapat kita lihat di sini, para penganalisa menjangkakan kenaikan GDP ini sebanyak 6.5% daripada 4.3% pada suku yang lalu. Dan ini akan juga membagi impak di dalam pasaran, yang akan membagi positif news lah, sama ada GDP ini akan terus meningkat ataupun sebaliknya. So kita mesti perhatikanlah apa keputusan GDP first quarter di Wall Street nanti ya. Alright. Dan seterusnya kita juga hendak melihat bagaimana pasaran-pasaran komoditi. Seperti yang dijelaskan oleh Tuan Haji Asri tadi, pasaran komoditi ini cuba untuk membuat kenaikan, terutama di dalam pasaran tenaga,
Brent Oil seperti yang dapat kita lihat di sana, UK Oil, membuat percubaan untuk melepasi ruang rintangan yang telah pun diciptanya pada minggu lalu. Begitu juga dengan pasaran emas ataupun gold yang pada masa ini membuat a little bit of a reversal dan mungkin akan membuat kenaikan kembali bergantung kepada support yang ada di sana itu mampu bertahan ataupun sebaliknya. Yang mana support pada pasaran emas ini adalah pada paras 1765 ataupun 1761. Dan yang menarik juga pasaran digital asset terutamanya Bitcoin membuat penurunan dan hopefully penurunan ini dapat dibendung di paras sebelumnya mencapai paras 40,000. Kalau sekiranya pasaran Bitcoin ini terus membuat penurunan melempasi ruang support 40,000 yang mungkin akan kembali kepada paras 30,000. So itu perlu kita membuat perhatian. Dan tidak banyak perlu kita khawatirkan pada masa ini tentang 10-year Treasury note yield yang mana pada masa ini masih lagi ada dalam tekanan. Dan of course kalau sekiranya rates ni akan naik lebih daripada 1.6%, mungkin ianya akan kembali kepada paras yang tertinggi iaitu 1.75%, tetapi kenaikan yang tertinggi yang akan dijangkakan oleh para penganalisa bond traders mungkin treasury note yield ini akan spike kepada 2.5% sebelumnya kembali semula kepada paras 1.5 ataupun 1.4% seperti mana yang dapat kita lihat pada masa ini. Okey. Dan seperti yang kita lihat tadi dalam pasaran emas yang memberikan impak kepada saham yang saya kongsi iaitu SBSW pada masa ini oleh kerana pasaran emas sedang membuat correction ataupun rehat lah, so ia memberikan impak terhadap saham yang berkaitan dengan perlombongan emas. Dan ini perlu kita lihatlah dari masa ke semasa dan kita tidak perlulah panik untuk melihat pergerakan yang kurang berprestasi ini, tetapi bila pasaran emas nanti akan membuat lonjakan balik ke atas, biasanya saham-saham yang berkaitan dengan perlombongan emas ini seperti SBSW ini akan membuat kenaikan dan kita tidak perlu panik lah untuk mengacau ataupun mengubah strategi. Kita biarkan saja strategi ataupun sistem kita itu let the market do its job. Kita tak perlu banyak membuat perubahan lah dalam strategi kita. Stick to the strategy and hopefully it will work lah. Kalaupun dia tidak working as we intended, as we planned, stop loss kan ada, so just respect the trading strategy, just respect the trading system yang kita buat. Jadi itu saja perkongsian saya untuk kali ini dan insyaAllah saya akan berkongsi lagi pada minggu hadapan, insyaAllah kalau tidak ada banyak gangguan teknikal. Saya akan berjumpa lagi di minggu hadapan dan insyaAllah juga saya akan berkongsi dari masa ke semasa tentang perkembangan Wall Street melalui Facebook saya dan juga Instagram Quant Dynamic. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.